kita tanam satu level, dia akan turun. Dengan pokok-pokok ni mendak. Kalau 2-3 bulan tu dia mendak ke bawah macam mana? Tambah tak? Okey, kita tambah lagi topsoil. Kalau tambah dia tak tenggelam. Dia tak lemas pada tu. Ada tak masalah. Tak ada masalah. Sebab dalam 3 bulan tu tak ada nak akar tu dah merayap sampai di sini belum ni. Jadi kita just tambah. Okey. Nak menanam sekejap Okey, start dulu. Jadi kita akan guna apa ni? Penggalak akar. Okey, CRP ataupun yang ni produk Fast Growth Soil Care. Dia CRP campur dengan Zeolite. Perawat akar dengan perawat tanah dengan penggalak akar. Okey, jadi biasa kita Zeolite. Okey, itu ada dalam nota. Jadi ni kita guna dalam 200 ke 300 gram lah. Okey, 2 genggam. Okey. Lepas tu bila kita nak menanam, cara kita nak tanam mana pilih ni? Matahari terbit mana? Cahaya pagi ya. Cahaya tak ada ni. Matahari tak nak astis Naik sana. Timur. Jadi bila nak tanam ni, daun hijau tu menghadap matahari terbit. Okey, hadap matahari terbit. Okey. Tak kurik sikit. Lepas tu bila kita nak apa ni? Bila kita nak tanam ni, polybag tolong potong kat bawah dulu. Okey. Kita potong kat bawah dulu slow-slow baru. Kalau kau yang kat bawah tu dah bersirat macam ni. Sekejap, aku boleh tengok sikit. Okey. Okey, kalau kata bersirat. Okey, ni tips tambahan lah. Okey. Daripada segi pemilihan anak pokok dalam polybag, dia ada pelbagai saiz kan. Kau nak beli yang kecil, panjang ni ada, sampai 10 kaki pun ada. Okey, macam saya dengan Cik Fauzan, kita recommend saiz yang dalam bentuk 3 kaki. Saiz polybag lebih kurang macam ni. Saya apa ni? 9 kali. Dia dalam 3 kaki. Yang saiz ni apa 9 kali apa? 6. Kalau besar apa risiko tuan? Misalnya lebih daripada 3 kaki, 4 kaki ke atas yang jenis pokok ni, ada Kalau nak yang risiko 4 ke macam kaki ni? tu, biasa kita tengok saiz polybag dia kena besar. Biasa 16 kali 16 atau 20 kali 20. So yang sekarang ni banyak yang kata APM tu dari segi your advice tak berapa nak cantik kan macam mana? Sebab konsep kata nak cepat kan, saya nak tanya lah. Dia sebenarnya masalah tanah semayang tu, media semayang kita pakai tu. Dia certain nursery tu dia pakai tanah liat je semua. Sebab tu bila kita tanam esok, kita tengok pokok tu tak naik-naik, kita gali balik, bentuk yang tanah dalam polybag tu sama lagi. Oh, tak keluar. Tanah akar tu tak keluar. Contohnya dia kena puroi macam tanah dalam lubang ni. Polybag kecil tak apa, tapi yang besar tu masalah. Itu kena berhati-hati. Oh, tu masalah. Jadi salah satu tip tu kalau kau nak tahu, kat polybag tu pegang. Kalau tak boleh nak cekam gitu keras sangat kan. Tak maulah. Tak sesuai. Faham. Tanah liat. Okey, dan satu lagi, kalau saya macam ni kadang-kadang korang ambil polybag tu, langkuk bawah sikit, intake bawah tu. Kalau tak nampak dia punya akar tunjang keluar tu okey dah. Anda kata dah terbeli macam mana? Macam mana? Kita beli Anda dah terbeli. Saya ambil contoh benda yang berlaku lah. Ulang balik. Itulah. Nak tanam tu kan, tengok akar tu dah bawah dah keluar. Contoh ada yang Kalau setengah dia orang tu, keluar sikit tak apalah. ada setengah orang tu dia beli lah ni. Cuma dia semayan dekat dia disimpan dalam polybag tu, dia dah tukar polybag besar kan. Sebab tapak dia belum siap. Disimpan dalam pesawat tu, mesti akar dia dah naik pesawat. Tu masa nak tanam yang dah semai dalam, dia semai sendiri lah dalam polybag tu, nak tahu ni. Yang tu kita tengok bila dia dah salin polybag tu, dia tengok media semayan dia betul ke tak. Kalau media semayan dia cantik, yang untuk tanah yang dalam polybag baru tu, insya-Allah dia punya akar dia dah keluar. Tak ada masalah lah kan. Tak ada masalah. Jadi kalau semayang lembut, walaupun tukar polybag besar, akar tunjang dia tak akan bersimpul. Dia tumbuh straight, dia tak akan jadi macam bak nyamuk tu. Okey. Tapi kalau dah bersimpul je tu kena potong. Tu nak tahu tu. Kena potong tak? Potong. Kalau contoh tak potong, Tak potong boleh, tapi dia tak semestinya 100% pokok tokai bantut kan? tak cuma Tak semestinya. Lambat eh? Cuma lambat lah sebenarnya, lambat. Biasa 6 bulan dia tidur je pokok tu. Potong bagi pendek lah. Yang Potong- gulung-gulung tu kita Potong potong. yang belingkar tu. Oh, okey. Okey. Jadi kita dah potong bawah kan? Jadi dah potong bawah tu, kita letak kambus. Betul? Kambus kan? Hambus dulu baru tarik dia punya tu. Betul. Nak pakai tangkul boleh, pakai tangan pun boleh. Tangkul kan?
bawah situ dia sampai tak mana kan? Macam mana? Timbus macam Sampai ke situ. Okey. Abang kita ni dapur. Tak ada. Terus? Korek ni. Tanah yang organik Ni kena buat nama dengan UPM ni. Boleh claim dengan UPM pokok ni tu. 5 tahun insyaAllah buat. Panggil balik. Kalau Lily lupa je. Yang 5 tahun masa buah dia lupa pula. Ada nama ni. Contohnya dia setiap minggu kena turun. Ah. Membaca meracun ni. Dia apa tau? Ni apa? Anak benih apa ni? Teka. Dia kalau 3 kaki dia berapa ringgit lah nak beli lebih kurang. Experience ni. 35. Nanti 35. petang ada bawa. Oh, orang jual tadi lah. Itu yang dekat highlight dia penuh tu. Untuk jual lah. InsyaAllah petang. Begini seri tak apa. Ada stok sekarang kan? So, balik tadi dari sisi saiz pokok, what is the best untuk tanam? Berapa tinggi? Dia ni pakar lah kan? Dia saiz ideal 3 kaki. 3 Kalau kaki. kalau tuan-tuan pergi kat Thailand pun tak ada tanah APM besar 6 kaki 7 kaki Itulah tak sebab ada. tu. Tepat. Dia yang cantik yang baby lagi. Sebab apa? Sebab waktu tu akar dia dapat rasa akar baru lagi cepat daripada pokok yang turun. Akar dah rosak. Bila dah akar dah rosak, tuan kena rawat dulu akar tu. Bagi baja pun pokok tak boleh nak ambil baja tu. Terbantu sebab saya ada pengalaman bila tanam pokok yang kata batang besar kan. So, memang pokok dia tak ni. Kita compare tanam pokok ni dengan tanam pokok tu, yang kecil lagi cepat naik daripada tanam yang pokok kata APM ni kan. Itu sebab pemilihan benih ni waktu awal lah sebelum penanaman. Okay. Sebab Rawatan akar dia macam ni tuan kalau yang pokok APM yang besar. Macam tadi tu yang Macam tadi tu lah. Cik Dini dah letak CRP campur dengan Zolite tu, ialah tu. Sama juga lah. Lebih yang bagi-banyak lah sikit. okay, cuma kita nak faham akar tu bila pokok membesar ke mana akar rambut tu pergi adalah sejauh mana kanopi dia. Okey. Jadi kalau pokok macam ni, akar dia dah sampai kat sini dah. Jati lili ni. Okey. Jadi masalah kadang-kadang dengan pokok APM bila pokok dah 4 ke 6 kaki, Akar dia dahan dia dah buka tapi saiz polybag tu masih kecil. Akar dia kat situ je. Sebab tak ada Sebab itulah bila Cik Fauzan tadi cerita, dia dari segi terbantut dekat situ lah sebab dia dah tak balance. Sepatutnya bila pokok tu dah besar 4 kaki, dahan dia dah pergi ke sini kan? Dah pergi ke sini tapi zon akar dia masih di sini. Jadi kadang-kadang dia akan ambil masa beberapa bulan untuk akar tu kejar balik. Dari situ mungkin kita tak nampak pertumbuhan lah. Jadi saiz 3 kaki ni kira yang paling ideal sebab 3 kaki pun daun dah banyak. Kalau macam IOI kat situ pun kalau boleh tengok benih tu pun dia punya dahan pun dah mula buka. Okay, jadi bila dah mula buka dahan, daun lebih banyak, cantik sikit lah. Kalau kita nak tanam pokok yang sekaki tu boleh. Tapi penjagaan memang kena titok, memang kena check selang sehari atau setiap hari lah kita tengok. Sebab daun dia sikit lah 8 ke 10 helai, takut kena hawa daun habis. Okay, kalau macam ni masih boleh, pokok boleh fight lagi lah. Dia makan serangga ke 1-2 daun ke 3 daun tak boleh. 3 kaki. Saya 3 kaki. Kalau macam Cik cakap tadi tu, kalau akar tunjang tu dia melengkar kan. Kalau potong tu perlu sapu dengan kacau pelat ke tak payah? Tak payah. Oh biar ke? Nanti kita dah masuk ke pokok tu, kita dah letak sekali penggalak akar tu, so kat situ lah akan update balik. Tak perlu. Cuma kalau durian yang kecil sangat 1 kaki, dia tak tahan dengan radikal bebas. Maksudnya hujan panas tu dia tak letak. That's why kita kena buat net pula. Netting. Netting kena pasang. betul ni. Tak payah. Macam ni tengok juga saiz pokok. Kalau pokok tu daripada nursery lagi dah buat hardening, dah duduk tengah panas, okey so far boleh tu tanam sampai net. Tapi kalau dia dah daripada kecil lagi duduk bawah net je, itu kena jaga sikit lah, takut berlaku sunburn pada daun. Tunjang tu bila kita potong, dia akan tumbuh balik ke? Tumbuh lambat. Biasa 6 bulan. Tapi tak matilah pokok kan? Tak ada terbantu. Kena bantu letak penggalak akar jugalah kan. Kita letak tapi lama lah. Sebab tu banyak kecil dia kejar dulu. Sebab bila kata hujan ni kira benda yang fizikal lah. Untuk dia mengeluarkan tunas akar yang tunjang yang baru tu, kita ambil masa lama. Dia bukan macam pucuk. Pucuk kita boleh main.
Banyak kata penggunaan folia ke amino acid dia boleh keluar pucuk, tapi tak semestinya akar tu membesar. Okey. Jadi daripada segi pembajaan pun nak masuk baja tabur lepas tanam 1 bulan selepas. 1 bulan. Tak ada esok lusa tu kan nak tabur baja 16 tak guna. Oh, sebulan selepas tanam. Sebulan selepas. Sebab sekarang ni zon akar tu dekat mana? Kat tepi Dalam polybag tu. Jadi dalam sebulan tu dia pun baru nak keluar. Sigap je lah, kita tak payah. Yang penting air tu cukup. Kalau cuaca panas lah, dalam musim hujan tak ada masalah. Kalau besar ni dia nak air berapa banyak sehari? Yang ni kalau untuk permulaan tanam pun dalam 3 liter. 3 liter. Kalau pasang bukit Sehari. Kalau hari tu tak hujan. 3 liter sehari sampai umur sebulan. Atau Lebih kurang lah. So maksudnya satu botol air mineral besar untuk pagi. Petang 1.5. Itu kalau kita tanam musim panas lah. Sebab tu ramai kalau dia orang nak jimat nak selamat sikit. Dia tanam dekat start musim hujan. Tapi kalau musim hujan dia tak mudah kena penyakit ke dia? lebih air. Jadi bila dari segi penggunaan racun kulat ataupun racun apa ni? Racun musim hujan macam racun kulat lah. Seminggu selepas tu pun tak boleh masuk. Oh, dia boleh tabur. Folia 2 minggu selepas tu. Baik. Tadi orang kata kalau pokok yang lagi kecil lebih baik kan. Okey. So dari segi ketahanan dia pada cuaca Pak. Sekarang cuaca kita kan memang panas dia lain macam. Kalau pokok yang kecil tu dari segi ketahanan dia pada cuaca lah. Macam ni kita nak buat. Biasa kalau kita tengok orang tanam pokok yang baru bila panas dia akan masalah. Tak tahu ada ketahanan dia pada cuaca ni. Kalau dia memang tak tahan berbanding pokok yang lebih besar, kita nak buat apa? Jadi macam apa yang Cik Fazal tadi cerita tu pasal apa ni? Satu proses hardening. Okey. Bila proses hardening maksudnya pokok yang kalau pokok kata dah 3 kaki tapi kita dah biarkan dalam 2-3 minggu di lapangan. Maksudnya tak ada shading atau netting, daya ketahanan dia lagi tinggi. Okey. Nombor 2, air tu memang kena cukup lah. Tak kisahlah mana-mana benda hidup. Kita pun kita perlukan air. Kita tengok dekat nasi, biasa memang dia orang dah buat proses tu. Proses penghasan tu memang dah ada, sebab tu dia boleh terus dia jual lah. Lagi-lagi kalau nasi yang memang ada sijil bahan tanaman yang SPBT dah besar kan, dia memang akan ikut proses tu kan. So, tapi bila kita dapat pokok tu kita tanam, dia mati juga. Mati banyak patut. Betul. Bukan semua sebab benda ni. Proses tu bukan semua sebab ni lah. Maksudnya sebab terlalu, sebab ada juga orang nasihat kita supaya kita buat dia punya shade Netting dan sebagainya lah kan. Dia lagi cantik kalau kita beli benih tu, sebelum nak tanam, baik kita tanya dulu seller tu. Ada segi jaga dia hardening macam mana, lepas tu dah pernah sembuh racun kulat ke tak. Even kita tanam yang kecil tapi dah before 1 week before tu kita dah sembuh kan. Seller tu dah sembuh racun kulat. Tak perlulah lepas tu. Ambil masa sikit lah, ada gap sikit lah untuk sembuh kemudian. Jadi tak ada lah risiko pokok tu kena penyakit. Itu hak anda sebagai pekebun. Itu kena tanya. Itu kena tanya. Itu betul kena tanya betul-betul. Dia proses macam mana. Okey. Dan bagi satu tip. Ni dia kena Pancang. Itu boleh pancang. Okey, satu tip. Kalau kebanyakan nursery yang daripada belah selatan. Okey, terutama nursery besar, terutama dekat belah Muar, kebanyakan pokok dia dah hardening. Memang itu memang gasak. Maksudnya daripada time dia orang kahwin tu, pokok penanti semua di lapangan sampai dia bila pokok tinggi sikit dalam sak. Sebab tu Gasak. dia kuning sikit daun tu. Dia kuning sikit. Jangan kata pokok tak bagus. nak tengok tu tip tu daun tu lah. Kuning sikit lah antara Kuning sikit pokok tapi yang dah dia punya pucuk atau mata beras tu masih Cantik. tetap keluar, tak ada masalah. Itu jangan risau. Itu tip dia. Dia, dia kalau nak tengok yang dia dah siap pengerasan dengan yang masih lagi bawah shading juga. Macam mana dari segi daun ataupun batang tu berbeza? Benda ada ni. Satu tu daun yang kita cakap kuning tu kan. Jadi biasa kalau buat ni macam mana pun kuning juga. Kalau kau bagi folia. Kuning tu bukan kuning penyakit lah. Yang hijau sikit dia pudar. Itu satulah. Lepas tu dia flushing balik pucuk. Dia akan keluar pucuk. Satu lagi kalau nak beli pokok mesti kena tengok ada mata beras keluar. Sebab apa? Sebab lepas 3 minggu tanam, okey lepas 3 minggu tanam pucuk baru mesti keluar. Okey mesti keluar. Dia panggil leaf spacing space. Waktu ni. Dia maksudnya daripada mata beras tu dia keluar. Dia pecah dia jadi daun. Jadi maknanya akar kat bawah tu dah rangsang akar baru. 3 minggu. Tapi kalau dia punya pucuk pun kaku, hitam, ada problem sikit. Jadi tu yang saya sebut tadi tu.
sebelum tanam nak beli pokok, pemilihan benih yang pada awalnya adalah faktor utama. Kalau benih pun masalah, bagilah baja ke tanah macam mana pun sama. Dia kiong juga. Dapat juga. Itu yang penting tu. Jadi tu lah macam Cik Daniel beritahu tu hak kita untuk kita tanya. Duit kita. Kalau tak kerja menyulam je. Ciri-ciri dia dahan ni apa tengok? Banyak dahan ke bagus ke macam mana? Kalau ikutkan dalam SPBT, kalau yang dia bagi tahu mesti lebih 5 cabang utama. Oh 5. Ini 3, ini 2 je. Tak mesti kurang bagus. Lah. Sebab ni free kan, jual dia yang lain ni kan. Oh 5 cabang. Benih yang sihat lah. Ha. Okay, sini siapa lagi nak tanam sari pokok? Okey, ni balik pada tadi, kita dah tanam ni lepas sebulan, kita boleh baru letak baja. So baja jenis macam mana yang normally Itu sesi petang. Kemudian Malas. lah. Malas kita cerita. okey. Kalau baru kita, tanam kita kan. tanam dekat tempat yang gated, okey. Kadang-kadang kita ada kebun yang jauh dan kawasan tu open. Dan kita ada risiko dari segi babi ke binatang-binatang liar. Macam mana nak pagar kan? Dari segi space dia, ketinggian pagar tu macam perlu ke pagar? Pagar kebun atau pagar pokok? Pagar pokok. Satu boleh pakai netting. Pakai netting saja. Ada jarak yang spesifik tak untuk pokok? Biasa kalau macam apa yang saya buat untuk kebun orang pun, dia jaraknya dalam 1 meter 1 meter je. Satu. Satu gulung tu. Ketinggian pagar tu tak ada masalah. Netting tu biasa kalau matahari satu netting sawit satu gulung netting tu dia tinggi dalam ni 5 kaki. So kita potong dulu jadi 2 kaki setengah. Lebih kurang 2 kaki setengah. Maknanya pokok ni tak ada halang matahari. Kalau matahari kita pagi kan terlindung Dia tak ada masalah. So 1 meter tu maksud dia daripada pokok ni ataupun sini 1 meter? Macam mana? Lebih kurang sini lah. Oh 1 meter ni lah, oh panjang tu bukanlah dari front the pokok tu. Tinggi dia biasa dalam kalau yang netting tu kan satu gulung kita potong separuh dalam 2 kaki setengah macam tu lah. Oh, betul-betul kita potong separuh. Nak 5 kaki boleh tapi kos lah. Satu gulung pun dah RM30 lah. Betul-betul mahal. Yang dua tu dia tutup tanah dengan Kita pasir hitam tu. lepas tu antara tiang dengan netting tu kita ikat dengan dawai lah. Lepas tu kalau nak extra protection yang kat belah bawah tu pun beli kawat duri. Tak nak bagi babi macam tu. Okey, abak monyet besar sikit. Tapi monyet jangan kacau kot. Dia lagi atas. Tapi dah batang kan? Okey kan? Dia dengki kita. Okey, ada apa-apa soalan pasal ni penanaman? Spacing antara pokok. Spacing antara pokok. Okey, kalau ikut pertanian dia bergantung kepada bukaan dahan tu. Jadi biasa kalau musangking pun lebih kepada 35 sebab dahan Minimum lah 35. lebih kurang 35 Kiri kanan. kiri kanan. Jarak 35 maksudnya 35 tu jarak antara dua dahan lah. Antara 17 setengah 17 setengah. Okey, kalau macam IOI duri hitam boleh ke 30. Okey, tapi ada di pekebun-pekebun di Raub musangking dia tanam serapat 28. 28 antara pokok ke pokok ke ataupun macam mana? Pokok ke pokok. Oh pokok 28 je. Overlap lah. Duri hitam 25. Sebab apa? Dahan dia tak banyak ni. Dia tanah atas bukit. Oh. Risiko ribut. Terpaksa dirapatkan. Oh, okey. Kalau tanah bukit dia lain lah. Kalau kawasan laluan angin. Laluan angin. Dia sampai 28 tadi. Suggest tuan kawasan laluan angin atas bukit tu macam yang Raub tadi lah 28. 28 ke 30. Dapat. Jadi yang UPM ada 30. So dalam 30 lebih. Dalam 31 lah. Oh, so itu 30 ya. 30 ke 30. Okey. 30. Itu dia punya spacing yang ideal lah. Sebab dia ikut kepada bukaan dahan. Macam montong 8 meter kali 8 meter. Lagi rapat. 25 kaki. Sebab dahan Dahan pendek. buka. Pendek. Paling luas kali musangking lah. Musangking. Paling Lain luas. pun kecil. Yang lain tu macam kata duri tang dalam 30 okey. Tanah banyak. Tanah besar. Kepadatan lah. Tapi macam yang cakap dia pun bergantung kepada bentuk tanah kita. Untuk bumi. Okay. Kalau nak rapat, kalau kata kita tanah sistem segitiga macam sawit, kita boleh main rapat sikit. Mungkin kita boleh main 35 kali 30. Ketinggian macam mana? Paling ideal. Kalau ikutkan penanaman durian secara komersial 20 kaki. 20 kaki ya. Lepas tu kita dah buat topping. Santai. 30. Maksimum dahan? Maksimum dahan dalam 15 ke 20. 20. Okay. Yang ni kita refer daripada macam kat Thailand lah. Sebab dia tak bela sampai dalam 20 kaki je. Sebab kat dia, macam contoh di Thailand montong dia orang sudah kira. Pokok umur 10 tahun kita target contoh 60 biji grade yang dia nak 3 ke 4 kilo.
Dia akan maintain tu saja. Kalau lebih dia akan buang-buang. Berapa dahan? 20 dahan. Tapi kalau misal tanam sendiri suka-suka untuk industri atau kan. Ada. Tapi yang penting untuk penanaman dengan komersial ni, kalau belah petang ni kita tunjuk pemangkasan lah. Dari segi kenapa kita nak pilih dahan yang produktif, supaya kalau pokok nak tinggi tu mudah untuk kita panjat lagi. Sebab dia lahan pun dia akan bergantung kepada maintenance. Dia punya tu tak ada terikat dengan syarat-syarat kalau kita nak ekspor buah ke, tak ada kan. Tak ada. Itu dia tak ada. Kita punya guideline sendiri. Sebab kalau untuk buah, untuk daripada segi aplikasi persijilan MyGap, benda tu lebih kepada apa yang kita guna daripada segi baja atau racun. Itu kita kena declare. Tapi dari segi penghasilan buah terpulang. 20 kaki maknanya kalau semburan foliar tu tak tinggi lah. Betul. Senang, mudah nak ni, tak payah pakai drone lah. Betul. Sebab itu kita fikir at the end of the day pasal kita punya maintenance. Kan? Jadi kalau pokok dah besar-besar macam tu kan. 15 kaki pun okey lagi kan? Macam mana? 15 kaki. 5 meter tu okey. Okey lagi, maknanya 15 ke 20 tu okey lah. Kalau 6 ke 7 meter je. Yang triple planting boleh kan ni? Soalan ni? Soalan dia Triple planting. practical tak? Boleh buat. Triple planting kan, kita tanam sini apa 1 meter gitu kan. Syarat pertama kena variety yang sama. Okey. Kalau teka. Sebab kadar pertumbuhan, cara bukaan dahan semua lain. Nombor 2, boleh jaga ke tak jaga? Masuk jaga tak jaga. Lepas 1 tahun tiba-tiba satu pokok tu mati. Macam mana kita nak ganti? Jadi double planting ke? Lah jadi Tapi kena ingat bila kita buat triple planting, okey? Double Kan? planting. 1 2 3 sini kan? Okey? 1 2 3 kan? Dahan yang ke dalam kita kena potong. Okey? Sebab kalau kita tanam satu pokok 4 dahan. Kalau kita tanam 3 pokok, yang ni ada 3 betul? 3 9 dahan. Tapi kalau satu pokok mati rugilah kita. Kalau boleh jaga okey. Double planting. Nak double planting, triple planting, 4 planting pun boleh. Pokok yang kedua mati, single planting lah. Tapi dahan tu Dahan tu kita kalau dahan bawah tu kita dah rugi. Dia takkan tumbuh dah tu. Tak ada tu. Oh dia memang kontot lah. Kalau kita buat double triple planting tu kan, dari segi dia berbuah tu macam mana? 1.5 je yield dia. Bila ada something yang menghalang, dia takkan keluar dahan di bahagian tu kan. Betul. Then pokok durian berbuah di dahan. So, kalau dia tak keluar dahan makin sikit, lepas tu dia terlalu rapat, kan dia takkan berbuah. Sebab tu macam kalau triple planting tu dahan yang menghala ke dalam tengah tu memang dibuang. Kalau ada pun kita akan buang. Jadi hanya fokus pada dahan yang luar. Potensi dahan yang keluar tu untuk berbuah masih ada lah. Yang tu kira consider dahan produktif lah. Dia akan mempengaruhi dia punya jumlah keluar buah juga. Ada pengaruh ni tak? Dia tak ada. Dia janji benda lain tu semua cukup. Daripada segi air, baja, air. Tapi pembajaan pun banyak. Triple planting, triple baja lah. Okay, satu lagi Daniel, yang sekarang pokok kata kaki ganda tu macam mana dia punya kelebihan dengan pokok biasa ni? Kaki ganda sebenarnya kalau elok tu pokok tu dah kita tanam Baru dah buat? besar, baru kita tambah kaki. Bukan kadang-kadang sekarang ada banyak benih juga yang kaki ganda Ada tu yang kan? dia buat 3 tu dalam 3 polybag tu. tu kan. Ada. Ya. Bila pokok tu dah besar 2 tahun dah hilang dah kaki tu. Dia mesti satu akan jadi dominan. So mana seeloknya biar pokok tu hidup and then baru kita letak kaki ganda je tu. Baru tanam biji je. Kan? Penanti tu kan. Baru tarik. So maknanya tak perlulah sekarang ni benih tu kaki ganda tu tak Sebab payahlah saya kan? pun ada sepokok. Lepas 2 tahun tak nampak dah. 2 tahun hilang dia, dia kaki dia. Dia dapat dari kecil tu. Lepas dah masuk 2 tahun setengah, dia dah jadi satu batang. Apa advantage dia? Itu nak tanya tu Kalau macam mana? kita buat jenis yang macam ni kan, kita tanam dia ada macam yang cakap dia punya keluasan akar rambut tu dah bertambah. Maknanya lagi kukuh lah kan? Dia lagi kukuh. Dan daripada segi pembajaan, bila dia punya zon akar tu dah makin luas, maksudnya bila kita masuk baja, kadar pertumbuhan ni lagi cepat lah. Tapi kena double lagi lah. Macam ni? Kena double up terus. Dia nak kata double tu tak ada sebab kita kahwin dekat tepi dia kan. Okay? Jadi dia ada tambahan sajalah. Mungkin dia punya keluasan area tu ada bertambah sikit je. Cuma advantage pada akar je lah. Pokok tetap satu juga kan? Pokok tak satu. Cuma mana seeloknya sekarang kaki ganda kita dah tanam dulu lain baru kita buat lah kemudian. Betul. Jangan kita tanam awal macam ni kan. Sekarang dia orang banyak juga jual yang kaki ganda kan. Betul. Kadang-kadang apa yang dia buat tu dia kat tepi-tepi tu dia semai biji je. Campak je biji tu. Naik tu lah baru dia pilih lah.
tu kami. Oh, dia letak Kalau dia tu. tak nak semai dengan polybag pun tak nak pindah kan, nak buat kedua kali Kena kerja kan. variety yang sama lah. Macam mana? Kena variety yang sama lah. Tak ada sebab kalau biji tu biji penanti. Yang kampung. Penanti dulu. Dia kalau nak beli yang polybag kan boleh. Tapi jangan yang satu polybag yang dah pecah. Yang dah pecah masuk di posan ni. Ya. 3 polybag. Mana 3 polybag. Jadi Oh, satu pokok. 3. I see. Bukan sebab sekarang ni satu polybag tu ada 3 kaki kan. Dia orang jual macam tu, dia kata ni bagus lah. Itu dia tanya tu kan. So sekarang ni Cik Fazan Jerak macam mana tadi? Kalau nak jugalah beli yang ni polybag. Kalau tak nak buat dekat lapangan, kena beli yang pecah. I see. Satu-satu nanti tu duduk kat luar. Duduk kat luar. So bila kita tanam esok kita boleh gap sikit. Boleh jarak sini. Boleh jarak sikit dia punya batang pokok. Peratusan kena kulat tempat yang cantum. Yang tak kena cahaya matahari. Sebab tu kalau jauh lagi jauh lagi baik. Nah. Bila duduk dalam satu polybag ada 3 tunjang. So bila dah besar esok, sebelum dia rapat pun dia ruang dia tu kecil. Ya. Kat situlah mudah boleh kena Phytophthora. Ni Tu. Itu yang bahaya. Ke kat situ cat kan dulu. Tapi saya suggest memang buat kat lapangan lah. Yalah kalau buat lapangan pun nanti cantum tempat yang tu juga tak akan terlindung kan matahari. Tu kena check je lah. Oh. Dari segi penjagaan kan. Okey. Dah tak ni nak tanam satu pokok? Jom. Jom. Boleh. Lain pula. Lain pula.